Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam kelas Diploma Teknologi Kimpalan DMB 3113, pengurusan fabrikasi kimpalan ataupun Welding Fabrication Management ya. PDPR minggu yang ke-11, slot yang pertama Okey, bagi kuliah kita pada minggu ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan PERT PERT ataupun Program Evaluation and Review Technique PERT. Uh, Baik PERT ni merupakan uh, topik yang terakhir lah dalam kompetisi yang ketiga setelah kita membincangkan berkaitan dengan carta tagan, carta alih, CPM, WBS pada kuliah-kuliah kita yang lalu. Jadi dalam kompetisi yang ketiga, perancangan dan penjadualan ni kita akan bincangkan berkaitan dengan PERT Program Evaluation and Review Technique Jadi kita akan pergilah apa dia PERT dan bagaimana PERT ni kita buat PERT ni adalah singkatan dia jadi kalau jumpa PERT jangan terkejut pula Baik, PERT ni sebenarnya kita diasaskan oleh Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat pada tahun 1958 di Amerika Syarikat dia dilaksanakan, program ni dilaksanakan untuk membuat semakan semakan pada program-program ketenteraan Tujuan utama yang dibina ialah digunakan untuk membina peluru berpandu polaris ada sejenis peluru berpandu polaris lah. Dari situlah timbulnya perkataan PERT ni terdapat beberapa persamaan di antara CPM dan PERT. Ini jangan terkejutlah sebab kalau kita tengok CPM dengan PERT ni hampir sama Cuma pihak Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat ini dia menggunakan modus asal CPM ni untuk membina satu lagi program khas untuk peluru berpandu polaris Okey. Bagaimana yang dikatakan persamaan antara CPM dan PERT ni Teknik perancangan dan kawalan secara grafik berkaitan pelbagai aktiviti dalam sesuatu projek. Jadi dua-duanya CPM dan PERT menggunakan teknik perancangan dan kawalan secara grafik yang sama ada kait di antara satu sama lain Yang kedua, jaringan atau gambar rajah anak panah menunjukkan hubungan serta urutan kegiatan. Okey, kalau kita lihat gambar rajah dia sama je dia ada jaringan gambar rajah, dia ada anak panah dan hubungan antara satu urutan ke urutan tu adalah sama Yang ketiga, penggunaannya hampir sama dalam projek yang besar dan rumit. Memanglah kalau kita bincangkan sebelum ni, CPM ni sesuai untuk projek besar dan rumit. Sama juga seperti PERT Jadi berkaitan antara dua ni tidak ada banyak bezanya Cuma di mana dilaksanakan peringkat awal dicipta awal, itu saja yang bezakannya Okey. Apa dia kegunaan PERT Program Evaluation Review Technique Okey. Dia digunakan pertama sekali untuk merancang kemajuan projek Ingat dia untuk merancang kemajuan projek dari segi tempoh masa projek yang diperlukan untuk menyiapkan setiap aktiviti projek Dia tujuannya adalah untuk merancang kemajuan projek serta tempoh masa Kita dah tahu dalam CPM dia ada tempoh masa yang akan dilaksanakan Kita akan pergilah nanti contoh macam mana tadi Kemudian merancang kegiatan penting yang perlu dilaksanakan dan tentulah kita boleh kita rancang apa kegiatan yang penting dalam proses kita nak laksanakan ataupun proses kita nak beri perkhidmatan tu Kemudian kita boleh rancang kos untuk pelaksanaan projek berdasarkan tempoh masa penyapa projek. Ini adalah tiga perkara yang dikatakan kegunaan dan kebaikan PERT ni Okey, bila kita kata PERT tadi, kita dah tahu dah. Yang pertama tadi kita rancang, kita dapat rancang ikut susunan dengan baik Yang kedua, kita dapat rancang tempoh masa mula, akhir. Kita dah tahu jumlah masa yang kita akan gunakan. Dan yang ketiga, kita boleh rancang kos tadi. Sebab kita dah tahu jumlah masa di peringkat mula sehinggalah tamat. Baik, ini adalah contoh rajah PERT rajah PERT tadi. Okey, sama seperti CPM, kita tahu dia ada bentuk grafik, kemudian dia ada proses dia.
dalam ni dia letakkan. Kemudian kita ada rujukan anak panah. Rujukan anak panah. Nampak tak? Rujukan anak panah ni menunjukkan arah aliran. Dan arah aliran ni adalah mengikut sequence. Mengikut urutan proses. Yang mana yang didulukan. Okey. Kalau kamu lihat di sebelah tengah ni dia taruh 3, 5. Ini menunjukkan tempoh. Tempoh ni boleh bentuk hari, boleh bentuk minggu, boleh bentuk bulan. Terpulanglah kepada proses kamu. Okey, contoh saya kata di sini proses yang pertama. Okey. Dalam PERT ni, dia mesti datang daripada jadual juga. Dia mesti ada susunan awal Kita tak boleh buat tanpa ada jadual. Sebab bila ada jadual sebelumnya, barulah kita boleh buat PERT mesti ada jadual urutan. Okey, contohnya proses 1. Proses 1, ini satu contoh. Pergi kepada proses 2. Tempoh yang diambilnya ialah 3 hari. Okey, daripada proses 2, dia pergi kepada proses 3. Proses 3 ni, dia mengambil masa 5 hari. Kamu boleh letak di tengah ni pun tak apa. Kemudian daripada proses 3, dia pergi kepada proses 6. Di manakah proses 5? Itu sebab saya kata kena susun. Okey, saya nyatakan di sini 2, 3. 3 ke 6, dia ambil masa 2 hari. 6 ke 9, dia ambil 3 hari. 9 ke 11, dia ambil masa 7 hari. Dan proses yang terakhir memakan masa 2 hari. Okey, itu satu. Okey, daripada proses 1 kepada proses 2, dia ada proses 4. 2 kepada 4 ambil masa 5 hari. 4 kepada 7 ambil masa 4 hari. 7 kepada 5 dia ambil masa 11 hari. Dan 11 proses 11 dia ambil masa 2 hari sama. Jadi kita tengok ini arah yang kedua. Ini proses kerja yang pertama di atas ni, ini proses kerja yang kedua. Dia ada proses kerja yang ketiga, urutan yang ketiga. 1, 2, 3 hari. 2 kepada 5, 5 hari. Ini sama sama semua. Kemudian 7, 5 ke 8 dia ambil 7 hari. Kemudian pada 8 kepada 3, 8 kepada 3 dia ada berapa hari? 8 kepada 10 dia 3 hari. 10 ke 11 2 hari. Lepas tu 11 ke 2 hari. Okey, ini arah aliran ketiga. Okey, kita lihat semasa arah aliran keempat ni dia ada satu lagi proses. 1, 2, 4, 8. Dia boleh pergi 1, 2, 4, 7, 11. 1, 2, 5, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 6, 9, 11. Okey, dia ada 3 aliran. Sebenarnya dia ada 4 aliran. Ada satu lagi 1, 2, 4. Dia boleh pergi ke proses 8. Dia boleh pergi ke proses 8. Dia pergi proses 8 dan dia pergi proses 10, 11. Jadi ada 4 arah aliran aktiviti sebenarnya. Ini dikatakan skip lah ni, skip. Dia skip 7, dia pergi ke 8 dulu. Ada proses yang macam tu. Ini contoh. Okey, yang ditandakan merah ini menunjukkan ialah kalau di CPM ini menunjukkan kaedah laluan kritikal ataupun kaedah genting. Inilah arah aliran yang menunjukkan tempoh paling lama sekali proses berjalan. Saya ambil contoh begini. 3 campur 5, 8. 8 campur 2, 10. 10 campur 3, 13. Campur 7, 20. Campur 2, 22. Okey, arah aliran merah ni 22 hari contoh. Okey, kalau kita tengok aliran yang kedua, 3, 5, 8. 8 campur 4, 12. 12 campur 4. 12 campur 5, 17. 17 campur 2, 19. Tidak, ini masih lagi 22. Tambah 22, yang ini 19. Kalau kita tengok yang ketiga, 3, 5, 4, 3, 2 tu. Okey, 3 campur 5, 8. 8 campur 4, 12. 12 pergi 3, 12. Berapa? 12 pergi 3, 15. 15, 17, 19 sama. 19 sama juga. Sama arah ni. Ni 19. Ni pun 19. Okey, yang keempat 3, 5, 7. Okey, 5, 8, 7, 15. 15 campur. Okey, 3, 5 adalah 8. 8 campur 7, 15. 18, 20, 22. Okey, sama seperti ini. Jadi kan 3, 5, 8. 8 campur 2, 10, 20, 22. Jadi ini adalah arah aliran yang kritikal yang atas ni. Ini dia ada 3, 5, 8, 7, 15. Dia ada mana yang paling maksimum. Okey,
Okey, contoh carta sebelum kamu nak bina tadi, kamu mesti ada carta macam ni. Carta ni mesti sebagai panduan. Sama ada kamu buat PERT atau CPM, mesti ada carta ni untuk merujukkan. Tengok nombor aktiviti 1 tadi, tentukan produk yang diperlukan. Kita katakanlah aktiviti tu A senang. A, hari dia 2. Aktiviti 2, tentukan reka bentuk produk B. Ni turutan dia, sekuen dia. Kita namakan dia B, proses B 5 hari. Kemudian turutan aktiviti ketiga, sedia prosedur dan manual latihan. Kita namakan dia C, proses C, tempoh 5 hari. Lantik pekerjaan dan pengimpal, proses D, kita ambil masa 12 hari. Aktiviti yang kelima, mohon kelulusan tempat. Kita namakan proses E, tempoh dia 2 hari. Kemudian aktiviti 6, tempoh atau pesanan bulanan, kita namakan dia proses F. Proses F, tempoh dia 10 hari. Kemudian kita ada aktiviti 7, latihan, kita namakan dia proses G. Tempoh hari dia adalah 2 hari. Dan ke-8, proses pembangunan, kita namakan dia proses H, mengambil masa 2 hari. Itu contoh carta. Jadi kamu kena bina dulu sebenarnya carta ini untuk membina PERT ataupun CPM. Okey, apa dia kebaikan carta PERT? PERT ni pertama sekali kita mengetahuilah bila projek kita dapat disiapkan, sebab kita tahu tempoh mula dan tempoh tamat. Kedua, kita boleh kena pasti manakah merupakan kegiatan genting dan bukan. Okey, kita tahu yang mana laluan ataupun kaedah laluan yang mana mengibatkan kegiatan ataupun proses-proses yang kritikal. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui kebarangkalian projek itu siap lebih awal. Dengan adanya carta ni, kita boleh kena pastilah kemungkinan projek kita boleh disiapkan lebih awal berdasarkan tempoh masa mula dan tamat tadi. Yang keempat, kita boleh rancang projek supaya menepati jadual. Kita dah tahu jumlah tempoh dia untuk sesuatu proses, so kita boleh rancang supaya projek ni dapat dilaksanakan dengan lebih awal. Kelima, kita boleh kena pasti kos sama ada menepati pelanjauan. Sebab kita tahu jumlah tempoh masa mula dan tamat tadi, dia akan menurunkan kos kita. Keenam, kita boleh kena pasti sumber agar mencukupi. Kita ada perancangan. Bila ada perancangan, tempoh masa, sumber tenaga kita boleh jimatkan sumber bahan kita. Dan akhirnya, kita boleh kena pastilah fokus dan kegiatan genting supaya kita boleh beri tumpuan yang lebih pada proses-proses yang genting. Okey, ini adalah langkah pembinaan carta PERT. Pertama sekali, kita kena pasti tugas pertama projek. Apa dia tugas pertama? Kita letakkan dia sebagai proses yang pertama lah. Kemudian kita senaraikan tugas pertama tersebut dalam jadual. Mesti ada jadual peringkat awal. Senaraikan apa dia proses pertama. Contohnya proses pertama kita merancang. Kita letak itu sebagai proses satu. Kemudian kita senaraikan tugas selanjutnya. Kita senaraikanlah tugas lain. Selepas merancang, kita buat apa? Melukis contohnya. Dan hubungan dengan tanda arah simbol A contohnya. Jadi maknanya adalah proses A tu. Kita ambil simbol A kan. Kemudian kita gabungkan tugas-tugas itu menjadi carta lengkap dari mula hingga akhir. Maknanya kita sambungkanlah. Carta tu menunjukkan urutan ataupun sekuens. Labelkan dengan masa yang diperlukan untuk menggunakan tugas atau proses. Okey, kita labellah masa seperti tadi. Kita label masa seperti tadi. Okey, ini saya tunjukkan satu contoh sepintas lalu. Okey, ini yang kita akan namakan kod kegiatan tadi. Kod kegiatan daripada A. Kita nak ada kod. Proses A, B, C, D, E, F, G. Ini kita katakan jadual lah tadi untuk mudah kita. Jadi ini proses A sehingga ke proses G. Kemudian kita ada kegiatan pendahulu periksa. Okey, kegiatan ni yang mana dululah. A ni kalau A, B, B. Okey, kita lihat di gambar rajah. Senang. Okey, kegiatan ni maknanya A, kod kegiatan C. Okey, macam mana kita buat? Okey, jangkaan masa di sini. Okey, kita tengok. Dia ada proses A saja, B saja. Kita nampak? A, B. Nampak? A, B. Okey. Proses A, dia pergi kepada C. Daripada C, A pergi ke C. Okey, kita tengok A, dia akan pergi kepada C. Tempoh masanya 2 hari.
2 hari 2 hari, nampak nampak. Okey. 2 hari. Kemudian daripada A pergi ke D. A pergi ke D, dia ambil masa 4 hari. Kemudian daripada C ni dia pergi ke E. Dia pergi ke E, dia ambil masa 4 hari. Saya lukiskan ni ada anak panah. Ni 4 hari 4 hari. Kemudian daripada B, daripada B tadi dia tak ada pergi mana, kegiatan mana. Dia sambung B, dia pergi ke mana? Pergi ke F. B pergi ke F. B pergi ke F. Okey, dia ambil masa 7 hari. 7 hari. Okey. Okey daripada D, dia pergi ke G. Daripada E, D, E, F, daripada E pun dia pergi ke G, daripada F dia pergi ke G. Dia tempoh masanya 2 hari, 2 hari lah. Jadi kita tengok laluan mana yang paling ni. Laluan mana? Okey, masa bagi setiap laluan kita ada AC, EG, kita kata ADG, kita ada BFG. Nampak BFG. Nampak, kita nampak kata laluan tadi. BFG. Kita ada 3 laluan lah. 3 proses kerja ni. Okey. ACEG, 5 proses daripada mulalah A ni. Saya tak masukkan 5 campur 2 campur 4 campur 2. Jadi 13 minggu. 13 minggu. Sini saya tak letakkan 5, sepatutnya saya letakkan 5 lah. A tadi 5 hari. Okey, kalau B 3 hari. B 3 campur 7 campur 2. 3 campur 7 campur 2, 12 minggu. Kita ambil dalam masa minggu lah. Okey, kalau ADG pula dia ambil sini 5, ni 4, ni 2, dia ada 11 minggu. Okey, di 3 proses ni, 3 laluan ni, yang mana paling maksimum? 13 minggu. 13 minggu. Jadi laluan ketika lah CPM atau PERT tadi ialah ACEG yang ini. Inilah laluan kritikal dia, genting dia. Masa yang dianggarkan acceptkan projek ni ada 13 minggu. Okey, jumlah masa setiap laluan kita tahu. Okey, kalau laluan pertama dia maksimum dia 13. 13 tolak 13 kosong. Dia masa dia tak ada lebih. Dia itulah. Tapi kalau laluan kedua kita guna 13 tolak 11, dia ada extra 2 hari. 2 minggu. 2 minggu. Dan laluan ketiga pula dia ada extra berapa? 13 tolak 12 ada 11. Maknanya dia 1 minggu extra. 1 minggu extra maknanya kerja dia selesai. Orang ni tarikh akhir sekali 13 minggu. Tapi dia ni ada 2 minggu dia dah selesai kerja. Maknanya dia dah laluan dia dah selesai. Yang ketiga, laluan dia ada sehari. Maknanya 2 ni akan habis lebih awal. Dan ini 13 hari yang kita perlu beri tumpuan. Jadi bila kamu nak buat carta PERT, kamu kena ada jadual ni. Kamu bina dia punya carta PERT. Dan kamu boleh buat rumusan seperti saya buat. Ini contohlah. Kita akan pergi pada latihan nanti latihan pada set slot yang kedua. Okey. Saya rasa itu saja yang kuliah yang kita bincangkan pada hari ini. Bahan rujukan yang kamu gunakan adalah bahan pembelajaran. Saya ada sedikit masukkan yang boleh membantu kamulah. Kamu boleh lihat slide YouTube ni, bagaimana nak bina PERT, contoh PERT lah yang kamu boleh jadikan bahan tambahan kamu. Jadi saya selesaikan kuliah kita pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi kuliah pada slot yang kedua pada esok nanti. Kemudian untuk DMB 3113. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.